Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk menjalani ibadah puasa seperti mana umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan ibadah puasa itu dapat menjadikan diri kamu seorang yang bertakwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang sesiapa yang menghidupkan, mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan harap redha daripada Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosanya yang telah lalu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kekanda, adinda, anak anda yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali dan selama-lamanya syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua bersama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan dengan memperbanyakkan mengucap kalimah zikir dengan kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Menyatakan segala puji yang layak kita puji hanya kepada Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Pertamanya Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk sama-sama kita duduk dalam bulan Ramadan. Dan yang keduanya, diberi kesempatan kehadiran Ramadan dalam hidup kita. Allah Ta'ala kurniakan pada kita sehinggalah pada malam yang ke berapa tadi? 11 ke 12 tadi? Ke 15 dah? Aduh, nak raya dah ya. Pada malam yang saya kiranya mungkin 10 malam. 10 malam puasa, puasa 11 tarawih ya. Betul? Ya ke ni? 10 puasa 11 tarawih ya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala istiqamahkan kita sehingga pada malam ini untuk sama-sama kita melaksanakan tuntutan dan kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah. Pastinya dengan kelebihan kehadiran Ramadan, kita tidak akan mensia-siakan ya. Bermula di pagi hari kita bersiam ya, dan malam hari berqiyam. Siam di sini bererti bukan kita kena pergi siam, tidak. Siam dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan pagi puasa dan malamnya qiyam. Maknanya malam kita mendirikan, menghidupkan Ramadan ya. Sebab itu alhamdulillah surah Al-An'am ni saya kira dibuat 8 ya. Kalau ada tazkirah, kalau tak ada tazkirah 8 juga. Lagi awal baliklah. Ya. Maknanya tak kisahlah 8 ke 20 ke 36, jangan buat pening-pening kepala ya. Banyak mana kita usaha dalam amal bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala akan lipat kali ganda amalan yang kita lakukan ya. Sebab itu jangan buat-buat pening. Ada orang datang jumpa saya, Ustaz, dan poning lang pala Ustaz. Ngapa peningnya lagi? Mari Ustaz ni dia kata 8 rakaat. Mari ni dia kata 20 rakaat. Mari ni 36 rakaat. Dan poning pala lah Ustaz, mana satu nak pegang? Habis tu haji pegang berapa? Aku tak buat terus, lagi pening.
lagi tak buat terus ya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ramadan ini mendidik kita jangan berkira dari sudut kita melakukan satu amalan. Sebab kerana apa tuan-tuan ya? Ramadan ini seperti mana yang kita tahu, dan mungkin kita mengulang kaji tentang Ramadan ini, adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita umat Muhammad SAW, yang mana Ramadan ini dikenali juga sebagai Syahrul Taubah, bulan kita minta keampunan kepada Allah. Dan kalau bulan-bulan lain Allah Ta'ala terima amalan dan permintaan kita, tambah-tambah Ramadan. Sebab itu dalam sebuah hadis tuan-tuan ya, Nabi menyebut idza ja'at Ramadan, apabila telah datangnya bulan Ramadan ini, pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya, pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, wasuffidat asyayatin, dan syaitan-syaitan akan diikat ya. Tapi jangan tanya saya lah, ikat di pokok mana, saya pun tak tahu nak jawab ya. Tapi yang pastinya dalam hidup kita ni Allah bagi peluang tuan-tuan ya. Baru-baru ni, tak barulah, mungkin dalam 12 ke 13 hari sebelum ini, kita kehilangan seorang ulama ya, seorang pendakwah yang begitu hebat ya, yang tak pernah kenal erti penat dan lelah dalam menyebarkan dakwah. Maka mati di dalam bulan Syaban. Adakah dia tidak berdoa seperti mana kita doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Adakah dia tidak berdoa? Pastinya tuan-tuan, orang alim begini tuan-tuan, dia berdoa untuk apa? Diberi kesempatan pada tahun ini untuk masuk Ramadan. Tapi Allah sebaik-baik perancangan tuan-tuan, di sebalik kerana umur yang telah diberikan itu, maka Allah melihat mungkin Tan Sri ataupun Datuk Sri Abu Hassan Lidin ni seorang yang memang dalam hidup dia penuh dalam usaha menyebarkan agama, tak pernah kenal erti penat, lelah, kecewa dan sebagainya. Maka tuan-tuannya, mungkin pahala yang Allah Ta'ala banyak bagi pada dia, dan ganjaran pasti nikmat syurga. Amin. Dan kita tuan-tuan, Allah stand lagi panjang umur kita ya. Mungkin 20 tahun ya. Oh, seronok apa sebut 20 tahun ya. Alhamdulillah ya. Apa ni seronok, siapa tak seronok? Mungkin Allah panjangkan usia 30 tahun akan datang, 40 tahun akan datang. Para ulama menyebut, Tuan Haji Ibu, panjangnya umur Allah Ta'ala, standnya umur kita, supaya yang pertamanya kita menjadi seorang hamba yang sentiasa menilik diri kita. Bukan menilik nilai diri orang lain, menilik diri kita. Ya Allah, aku ni pendosa. Sebab itu anak saya tuan-tuan belajar di Seriti, dia balik dia nyanyi, Ya Allah, sucikanlah hati ini yang selalu melakukan dosa padamu. Ya Allah, ampunilah dosa ini, sesungguhnya Kau Maha mengampuni kami. Kan? Lebih kita jumpa di Bergaza dan Kilauan Mas. Maknanya hidup kita ni tuan-tuan ya, kata Rasulullah, dia tak lari daripada dua sifat ni ditempel kepada manusia. Yang pertama, jenis kita jenis pelupa. Yang kedua, jenis kita buat salah. Sebab itu kita menilik diri kita ya? Bukan main telik nasi tu, tidak. Tetapi kita menilik diri kita, wahai Allah, Kau bagi peluang pada aku sehinggalah ke 10 Ramadan ini ya Allah. Malam yang ke-11 Ramadan ini ya Allah, kami gunakan kekuatan dan kesempatan yang telah Kau berikan hidup kami atas dunia ni ya Allah. Kami tahu sesungguhnya Kau beri setiap manusia 2 kali kehidupan. Yang pertamanya kehidupan manusia di alam dunia, yang kedua kehidupan manusia di padang mahsyar. Tapi kami tahu ya Allah, walaupun namanya perkataan kehidupan, tetapi sifatnya berbeza. Orang yang diberi kehidupan di alam dunia, di sinilah tempat kita melakukan amal-amal yang soleh. Dan ketika mana Kau bangkitkan kami di padang mahsyar, waktu tu kami akan dihidupkan kembali. Wa idzal quburu bu'sirat, Allah Ta'ala sebut dalam suratul Infitar ayat yang keempat. Waktu mana Allah Ta'ala sudah menghamparkan
Satu padang yang begitu luas. Waktu tu Allah minta malaikat yang meniup sangkakala, wahai malaikat Israfil, kamu tiup kali kedua untuk dibangkitkan sekalian manusia. Wa idzal quburu bu'sirat. Manusia-manusia ni akan dibangkit waktu tu ya. Kehidupan bukan lagi untuk kita puasa bulan Ramadan. Bukan lagi untuk kita banyak sedekah. Bukan lagi untuk kita semayang 5 waktu sehari semalam. Bukan waktu tu kita nak menghidupkan sunnah Nabi. Tetapi waktu itu Allah Ta'ala akan perhitungkan amalan. Dan seterusnya, waktu di tempat itulah kita mengharapkan beberapa syafaat-syafaat yang telah disediakan kepada kita sebagai hamba. Baik itu tuan-tuan, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian, berapa ramai orang dalam keadaan Ramadan, kata Rasul ya. Ramai orang bila diberi kesempatan masuk Ramadan, keluar Ramadan, dia tak dapat keampunan. Kita guna platform sebaik mungkin. Ramadan yang datang kali ini ya, Ramadan yang luar biasa. Yang kualiti Ramadan berbanding daripada tahun-tahun yang lepas. Yang pertama, kita harap sungguh-sungguh keluar daripada madrasah Ramadan ini 1 Syawal saja, sesuailah peraih ataupun apa yang kita nak raikan 1 Syawal, itulah namanya Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah semula jadi manusia. Sebab manusia bila dalam madrasah Ramadan, kalau diampunkan dosanya, orang ini akan dibangkitkan seumpama tidak ada dosa. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya. Kalau tuan-tuan pergi di negara Arab, kita tengok tuan-tuan orang-orang Arab berbekalkan 2 biji kurma, 3 biji kurma dengan 1 air ni, mineral ni tuan-tuan, boleh bertahan sampai 20 rakaat. Kita 2 biji mutabak, hebat tuan-tuan. Ya, saya sebut mutabak so memang saya minat mutabak. Itu cerita dia. Malam ni ada mutabak kata. Lupa pula nak request. Saya memang minat mutabak tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan kalau pergi pasar Ramadan, saya akan cari mutabak dulu. Tapi syarat sekarang ni maknanya sekarang kan mutabak banyak saingan. Sampai dia bubuh kat signboard dekat kedai dia, murtabak telur basuh. Yang termasuk telur basuh ni telur ayam, bukan telur dia. Jangan tanya pula, pakcik basuh telur, aku tiap-tiap hari basuh. Saya tuan-tuan, yang kita berbekalkan 2 biji murtabak, tapi malangnya kadang-kadang tuan-tuan tak boleh nak menghidupkan malam Ramadan ya. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang-kadang kita tengok jemaah ataupun kita sendiri kadang-kadang tuan-tuan ya, bila free, kadang-kadang bila hidangan masa kat depan kita waktu berbuka, semua kita nak makan. Semua nak makan. Sampai ada tuan-tuan ya, bila makan dah lepas berbuka tu, disandar kat dinding, sampai isteri tanya, what is your name? Dia tak tahu nak jawab nama dia. Nak cerita kenyang sangat tu. Ya. Baik itu kadang-kadang lah tuan-tuan. Sebab apa? Malam ni kita nak hidup. Walaupun tuan-tuan ada orang tak beri kesempatan untuk datang di surah Al-Alamin, tuan-tuan mungkinlah kesibukan untuk nak buat pengurusan raya dan sebagainya. Tuan-tuan balik di rumah, jadikan jemaah kecil tuan-tuan bersama dengan isteri tuan-tuan. Cuma jangan pesan kepada isteri. Bila abang bagi salam, sebut Subhanal Malikil Ma'bud. Tak payah. Benda tu sunnah kan. Buatlah tuan-tuan yang 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Mudahnya. Sebab tarawih ni, mendirikan tarawih ni adalah amalan sunat muakkad yang dituntut. Tuan-tuan buat 2 rakaat. Kemudian rehat 15 minit. Makan balik apa yang baki tadi. Kemudian pula lepas habis 15, sambung balik 2 rakaat. Jadi 4 rakaat. Lepas habis bagi salam, makan pula. Sambung balik 15 minit. Kemudian pula tuan-tuan makan balik. Sembahyang balik 2 rakaat. Bagi salam, makan balik 15 minit berhenti. InsyaAllah sebelum subuh esok habislah. Itu tarawih tak payah rasin-rasin. Tuan-tuan kalau pergi di negara Arab, tuan-tuan ya Allah ya. Lepas itu saya antara memori yang masih lagi terkenang dalam hidup saya tuan-tuan ya, apabila semayang tuan-tuan di belakang orang Arab. Orang Arab ni sungguh-sungguh Ramadan minta sungguh-sungguh ya Allah. Kalau bulan lain mereka tadah tangan minta sungguh-sungguh. Bukan setakat macam kita tuan-tuan. Saya tengok tadi tuan-tuan duduk di belakang solat isyak tadi masbuk. Macam-macam pattern orang kita minta. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, Arab dia tak minta macam kita level begini tuan-tuan. Dia minta tangan begini. Saya tuan-tuan bila sampai di Mesir saja. Bila sampai di Mesir tuan-tuan, waktu tu 10 malam yang terakhir. Ya, waktu tu tuan-tuan, kebetulan sini kata, Ustaz Jalil malam ni saya nak bawa Ustaz ke satu tempat special punya Ustaz. Saya kata tempat mana?
Dia kata Masjid Amr bin As. Kenapa masjid tu apa yang special sangat? Dia kata masjid tu malam ni dia baca, imam dia yang jemput khas, ya, qari sedunia semua kenal dia. Semua kenal. Bila dia baca saja boleh menyentuh perasaan kita yang mendengarnya walaupun kita tak faham. Bukan setakat menyentuh perasaan kita, boleh menitihkan air mata. Saya tuan-tuan, usia 23 tahun tak pernah langsung menangis dalam sembahyang. Kita nak rasa feel macam mana kita tengok dalam TV kan, live tarawih di Mekah Madinah, buka tengok, ya Allah, pakcik-pakcik boleh menitih air mata, dia pula zoom pula opah duduk atas kursi. Dah bukan opah ni lah. Zoom tuan-tuan, nitih air mata ni, ya Allah. Bila tadah tangan doa, ya Allah, sungguh-sungguh ni tuan-tuan, kita pun nak merasa macam mana feel bila menangis dalam sembahyang. Untuk saya kata tak apalah kalau begitu, kita lepas maghrib kita bertolak. Pukul 8 saya bertolak. Kita terpaksa naik tramco ataupun bas lah, kita kata van yang disewa satu genih, pergi sampai di Masjid Amr bin As. On the way tu saya tanya, bang, siapa nama imam kita malam ni? Dia kata imam kita namanya Syekh Jibril. Syekh Jibril bukan malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ramai orang turun. Saya pun kata Syekh Jibril. Oh sedap lah, rasa nama pun rasa macam nak menangis dah kan. Jadi pun saya kata okeylah, tak apalah. Bila saya pergi duduk belakang dia, subhanallah, memang betul tuan-tuan, bila dia baca saja Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bila dia baca macam tu, tarik-tarik main perasaan kita. Kita nak menangis, dikoyang tu. Macam tadi imam tadi baca, nangis tak? Sedap tak? Sedap kan? Imam-imam sini Abang Rizal dah select lah. Kita bila dengar saja dia baca, ya Allah, memang betul tersentuh tuan-tuan. Rupanya orang Arab ni, sini saya tak bagi tahu tuan-tuan. Orang Arab ni kalau dia jadi imam, dia jadi imam, maknanya 10 tu, 3 imam yang berbeza. Dia 10 yang pertama tu dah khatam satu Quran lah. Oh gitu. Dia tak bagi tahu. Bila saya duduk belakang Syekh Jibril ni tuan ya, bila dia angkat takbir, kebetulan hari tu hari pertama Syekh Jibril, dia baca start Al-Fatihah tu, Alhamdulillah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Habis muka surat pertama, lebih kurang setengah muka lah, setengah muka 5 ayat. Dalam hati saya kata apa? Syekh, jangan berhenti lagi Syekh, teruskan lagi. Teruskan lagi Syekh, aku tak puas dengar bacaan. Tuan-tuan, saya tak pernah detik lantu sebelum tu. Kalau kat Malaysia tu imam, udah-udahlah tu. Ya. Tapi inilah kali pertama tuan-tuan bila saya dengar imam, hati saya terdetik, Syekh jangan berhenti Syekh, teruskan bacaan. Ya. Bila habis tuan-tuan, saya ingat mungkin dia dengar kot apa yang saya sebut Latin. Dia pun terus muka surat yang kedua tuan-tuan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Habis muka surat yang kedua, hati saya kata apa? Merontak lagi Syekh, jangan berhenti lagi Syekh. Aku hampir nak menitihkan air mata ni Syekh. Teruskan lagi Syekh. Dia dengar lagi apa yang saya sebut, ya. Dia terus muka surat yang ketiga, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Habis muka surat yang ketiga tu, dalam hati saya terdetik, Syekh, udahlah Syekh, udahlah teh. Ya, dah panjanglah tu, 2 muka surat lebih dah tu kan. Tapi kali ni dia tak dengar pula saya cakap. Dia terus muka surat yang keempat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Habis muka surat yang keempat, hati saya terdetik lagi, Syekh, agak-agak lah Syekh. Dia dah berubah dah, hilang khusyuk lah kan. Rupanya tuan-tuan, Syekh Jibril ni tuan-tuan, satu rakaat dia akan baca 6 ke 7 muka surat. Subhanallah. Mana aku tak menangis tuan-tuan. Itu baru satu rakaat. Satu rakaat dia 20 lagi, 19 lagi. Kali pula dengan 6 tu, lebih kurang 120. Mana tak habis satu malam 2 juzuk. Saya pun waktu tu tuan-tuan ingat ke okey, settle lah. Bila habis pula 15 kata akhir kan kita ada doa kunut. Kan doa kunut tuan-tuan, kalau tengok doa kunut 15 tu imam kita dia baca pendek, yang paling panjang pun saya ingat 3 minit. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Baca pendek-pendek tuan-tuan. Paling kuat saya mungkinlah 2-3 minit. Syekh Jibril ni tuan-tuan, dia punya doa kunut, subhanallah, ya Allah. Saya bila angkat tangan begini, Allahumma hadina fi man hadain. Kiri kanan saya semua orang Arab, mana ada orang Jawa. Orang Arab kiri kanan tuan-tuan, dia tanda tangan bukan macam kita, macam ni tinggi tak banyak.
Saya pun slow-slow lah naik bagi sama, walaupun tak sama. Kan? Rupanya bila sampai 3-4 minit saya kata, oh lamanya baca doa ni. Tak jumpa, Alamin tak jumpa lagi. Ya? Saya pun waktu tu dah 5 minit, saya pun turun pelan-pelan. Penat tuan-tuan. Kan? Habis tuan-tuan saya pun nak naik. No. Saya berhenti 2-3 minit, berhenti tak dah dengan ni, tak habis lagi. Saya pun naik balik lah tuan-tuan. Habis tu tak habis-habis lagi. Macam ya nana gitulah kawan. Nak cerita ni tuan-tuan panjang. Rupanya doa doa kunut Syekh Jibril ni, dia punya panjang dia 20 minit ke atas. Ya Allah, dia sungguh-sungguh tuan-tuan minta doa ni, gini orang Arab. Kita tuan-tuan Tok Imam tadi baca solat Isyak, doa pendek tak panjang. Macam-macam kita tengok, ada yang tangan macam ni, ada yang tadi letak atas peha pun ada. Ngaku cepat. Ada. Bukan setakat tu, ada tadi letak kat atas telur pun ada. Ada, ya Allah, macam mana nak minta? Ya Allah, kau bagi-bagi tak lagi sudah lah. Macam tu sekali tuan-tuan. Kadang-kadang sedih tuan-tuan. Baru ni saya pergi ada satu tempat di belah-belah Kelang. Dia doa pakcik macam ni lah Tok Wan. Tapi bukan Tok Wan ni lah, Tok Wan. Dia duduk kat sana Tok Wan, minta Tok Imam minta lama sangat. Sambil-sambil tu dia boring gemuk ni. Dia boring apa yang dia buat tuan-tuan. Saya terkejut tengok. Sambil-sambil dia berdoa, tangan kanan masuk korek hidung. Korek hidung sampai teranga mula. Punya dalam dia korek. Cuma tak keluar mata dah. Bila dia korek punya dalam tuan-tuan, ya. Dia korek dia tengok banyak lah. Banyak tuan-tuan. Saya tengok apa pula pakcik ni nak buat kan. Bila dia korek banyak tuan-tuan, apa yang dia buat? Saya tengok digentilnya pelan-pelan. Digentil pelan-pelan. Ya Allah. Saya sangka baik tuan-tuan, mungkin lepas digentil masuk dalam poket tu. Mungkin macam tu. Saya sangka baik sebab yalah ustaz kena husnuzan. Ya, saya sangka baik. Rupanya tuan-tuan dia buat apa? Bila dah digentil, dijentiknya ke depan. La ilaha illallah. Perbuatan ni keji dan kejam. Kejam. Ibu-ibu bayangkan digentil, dijentiknya ke depan. Bayangkan pakcik depan tu mengharap sungguh-sungguh Ramadan. Ya Allah, tanda tangan betul pakcik ni. Ya Allah, aku mengharapkan ya Allah. Aku sesungguhnya ya Allah bulan Ramadan ni banyak penyakit ya Allah. Aku nak minta sungguh-sungguh malam ni ya Allah. Kau bagilah satu ubat yang mustajab yang berdoa. Tiba-tiba yang belakang sampai puk. Apa yang dia buat baca? Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Ya Allah, ini keji dan kejam Marizal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lepas tu kita tuan-tuan bulan Ramadan ni minta sungguh-sungguh tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni anugerahkan kita ni. Mungkin kadang-kadang anak diuji. Anak dapat ramai Alhamdulillah sedozen. Tapi kadang-kadang ada tuan-tuan, yang orang untuk patah ada kata, setandan pisang bukan semuanya elok. Ada 2-3 orang. Bukan buruk, bukan tak elok. Tapi mungkin waktu dia tak puas lagi nak enjoy. Tuan-tuan ni ya, jangan kita hukumkan anak kita ni rahaka. Aku tak halalkan susu yang aku beri pada kamu. Habis susu tu untuk siapa? Untuk suami? Untuk anak tu, yang kecil tu. Tuan-tuan, kita mak ayah ni waktu ni lah Ramadan ini. Kalau anak dalam keadaan masih tak dengar cakap kita, degil nasihat-nasihat orang tuanya, ibu ambil doa banyak-banyak bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan anak kita ni dia dengar nasihat kita, mak dan ayah dan orang tu, cikgu-cikgu di sekolah. Dan kita para suami ni kalau dapat isteri, kadang-kadang isteri yang jenis yang kepala 3 segi ni. Kan? Yang jenis bukan kepala 3 segi betul, yang balik cek kuat tudung kan, tengok cek mana 3 segi bulat juga. Tapi nak ceritanya tuan-tuan jenis agak degil sikit tuan-tuan ya. Maka kita doalah banyak-banyak bulan Ramadan. Mudah-mudahan hati isteri kita terbuka tuan-tuan ya, untuk memberi keizinan kali kedua. Mana nak tahu rezeki kan. Kita berdoa sungguh-sungguh Ramadan ni. Baik tu kita para isteri pun macam tu juga. Suami kadang-kadang garang, cengeng nak mampu. Maka ambil peluang Ramadan ni banyak berdoa. Pertama. Yang keduanya tuan-tuan ni, ingat, kesempatan yang Allah bagi pada kita ni hanya seketika tuan-tuan. Bila yang kita boleh akan selesai tamat perjuangan kita atas dunia, seorang pun tak tahu. Seorang pun tak tahu. Dan berapa ramai sahabat-sahabat kita yang sebelum ini tuan-tuan, mungkin dalam 5, 6, 7, 8, 9 Ramadan yang lepas, kita dengar cerita, ya Allah, baru semalam aku dengar tazkirah daripada ustaz ni ya. Baru semalam aku duduk di kedai kopi, duduk layan Manchester lawan Liverpool, contohlah.
Bagus semalam sangat aku lepak dengan dia, tapi hari ni kau telah ambil nyawa dia, ya Allah. Ya? Satu ketetapan yang Allah Ta'ala dah tetapkan sejak 120 hari dalam rahim ibu kita, tetapi seorang pun termasuk diri saya tak mengetahui. Sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita, tuan-tuan, ya, mengajar pada kita, Allah jadikan hidup, pasangan dia adalah mati. Allah bagi kesihatan, pasangan dia adalah sakit. Allah jadikan masa lapang, pasangan dia adalah masa sibuk. Tengok, pasangan-pasangan ada masing-masing, tuan-tuan, laki, perempuan, gitulah seterusnya, kiaslah seterusnya. Maka tuan-tuan kena ingat, saya bawa satu saja cerita pada malam ini berkenaan kita yang hidup. Tengok pada couple kita, pasangan kita ialah kematian. Itu tuan-tuan, kematian ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita, bila ada tahu sahabat kita meninggal dunia, kalau dekat pergi ziarah, kalau dekat pergi mengikut pengurusan jenazah tersebut, kalau jauh kirimkan doa. Kalau jauh kita kirimkan doa, mudah-mudahan si fulan ataupun si ibu ni, kami menyaksikan dia orang sahabat yang cukup menjaga perasaan sahabatnya. Kita doa kebaikan, mudah-mudahan ditempatkan bersama dengan orang yang soleh dan solehah. Amin. Baik, itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi perintah pada kita supaya dalam hidup kita yang diberi kehidupan ni, tengok pada kematian. Tuan-tuan ya, bila kita nak tengok kematian, bukan tengok mayat gitu saja tanpa ada kita memikir. Tuan-tuan, bila tengok, waktu tu terdetik dalam hati tuan-tuan, aku pun akan jadi macam dia. Cuma persoalannya tuan-tuan, bila kita lihat, kita compare pula, kalaulah aku ditakdirkan sekarang, ataupun 2 tahun akan datang, ataupun 20 tahun akan datang, adakah aku melayakkan diri aku ni untuk masuk ke dalam tempat yang begitu hebat nilai yang telah kau sediakan kepada hamba-Mu yang saleh dan juga salihah? Itulah yang disebut dengan syurga. Adakah layak bagi aku? Waktu tu kita fikir, ya. Sebab itu tuan-tuan, waktu saya jadi imam, tuan-tuan, ya. Waktu saya jadi imam, saya ingat jadi imam ni senang, ibu-ibu. Jadi imam ni senang, angkat takbir, bagi salam, baca tahlil, makan kambing. Saya ingat itu je. Rupanya ada lagi tugas berat selain itu, ialah kena menguruskan jenazah. Start 2012 sampai 2016, setahun setengah. Alhamdulillah, saya mengelak, dapat berjaya. Setahun setengah tak nguruskan. Rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bila sampai setahun setengah tahun 2014, ya, waktu tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ketika mana jawatan kuasa masjid dia terlibat dengan amal Kemboja, ya, 1.0. Jadi waktu tu semua jawatan kuasa tak ada. Yang tinggal hanya Siak dengan Bilal, dengan imam saja. Yang lain semua pergi. Ya, kunci masjid pun kami pegang. Jadi waktu tu tuan-tuan, dia telefon saya, dia kata, Ustaz, datang segera di masjid. Saya kata, kenapa? Dia kata, malam ni kita akan pagi ni kita akan uruskan satu jenazah yang mungkin 2-3 hari tidak diuruskan, ya. Dia kata macam tu. Saya pun waktu tu, subhanallah, dalam hati saya, insya-Allah, waktu time aku tugas dalam hati pun, carilah tu tu lain kan. Jadi tuan-tuan, saya pun terus kan. Saya pun kata, Haji, tak apalah, kalau macam tu Haji tunggu 5 minit. Sekejap 5 minit lagi saya datang. Bukan 5 minit tuan, setengah jam lepas tu baru aku datang. Ni hati berdebar tuan-tuan, nak nguruskan jenazah. Waktu kat Mesir dulu memang sahabat-sahabat ada buat khusus pengurusan jenazah. Tapi yang jadi jenazah tu kawan kita, kan? Bila praktikal tu dia siap senyum lagi tuan-tuan, peace lagi. Bila kita mandikan dia air masuk mulut, hidup tuan-tuan. Bila kita bawa ke kapan, macam mana nak kapan, siap boleh bergoyang-goyang lagi. Bila kita ikat ketat, aduh, kita longgarkan ketat tadi kan. Jadi bila tuan-tuan, bila kita sekali kita melihat masuk-masuk tuan-tuan, bila saya sampai kat masjid, saya pun terus pergi bilik jenazah. Bila pergi bilik jenazah, waktu tu hati saya berdebar. Tengok sebujur jenazah ni tuan-tuan, ya, yang warna dia dah sudah tukar ni, dah warna kebiru-biruan. Rupanya dah lama dah 2-3 hari. Bayangkan tuan-tuan, ya. Waktu tu saya pun masuklah tuan-tuan, buat-buat berani, padahal hati Tuhan nakut nak amboi. Bila masuk saja tuan-tuan, waktu tu saya duduk tengah, saya pun tengok muka Tok Siak tu tuan-tuan, ya. Tok Siak tu pun tengok muka saya balik, senyap.
Saya pun tengok bawah, naik ke atas sampai muka mayat tu. Tapi mayat tak tengok dia, tengok mampu lari tu. Jadi tuan-tuan ni, waktu tu saya pun hati saya, saya kata, Tuan Haji, kita tak boleh lambat dah, kita kena menguruskan segera ni. Tuan Haji tu kata, memang kalau ikut kena cepat, yang ustaz datang lambat, siapa aku pula kena. Kan? Saya pun kata, tak apa Haji, kita start lah. Dia pun tuan-tuan start lah. Kita pun kebetulan dia kata, ustaz buka pipe, saya pula silap cari pot, saya cari duduk belah kanan. Jadi akulah kena buka tuan-tuan. Bila buka aku dah pegang pipe, bila nak mandikan tuan-tuan, hati saya sedetik ni, ya Allah berdebarnya kali pertama ni, ya. Waktu tu tuan-tuan ni, Tok Siap tak tahu dia nak uji saya ke apa. Dia kata, ustaz teruskan dulu ya. Saya kata, Haji nak pergi mana Haji? Saya nak pergi berak dah. Subhanallah, waktu tu lah nak berak aku pun. Tadi saya berani sebab 2 hidup 1 mati. Ini one by one tuan-tuan. Saya lah hati kata pakcik, jangan lama sangat pakcik ya. Cepat sikit ni. Dia pun keluar tuan-tuan, keluar. Seminit berlalu tak balik-balik. 2 minit tak balik, 3 minit. Saya rasa macam, tuan-tuan kalau duduk dalam bilik mayat, seminit rasa macam sehari tu. Lama tak percaya pergi duduk kat masjid bilik mayat tu. Ngeri tuan-tuan. Cicak berjalan boleh dengar. Dengar. Nak cerita. Masuk hari ketiga, 3-4 minit tuan-tuan dia tak mari-mari. Saya pun buat keputusan tu Haji. Dalam hati ni nak terus ke nak berhenti, nak terus ke nak berhenti. Dalam kali saya buat keputusan, saya tutup pipe, saya pun pergi berak jugalah. Tapi bukan nak cerita saya berak tu jadi lah. Ni, nak ceritanya tuan-tuan ni dalam hati Allah. Kali pertama, kali kedua, kali ketiga, saya tak merasa lagi apa yang Nabi suruh anjur kita pergi tengok pasangan kita yang hidup ni, iaitu kematian. Rupanya tuan-tuan, bila kita tengok orang yang mati ni terdetik dalam hati kita. Bila mandi saja, waktu tu dalam hati kita, ya Allah, hari ni kau masih lagi memberi kehidupan pada aku atas dunia ya Allah. Ruh masih lagi kau kekal dalam jasad aku ya Allah. Aku mampu mandi dengan sendirinya lagi wahai Allah. Tapi satu hari nanti bila kau dah cabut nyawa, keluar roh daripada jasad aku akan jadi macam pakcik ni jugalah ya Allah. Dan aku tak mampu mandi sendiri, dan aku akan dimandikan oleh jawatan kuasa khairat kematian wahai Allah. Tengok, kita pergi pula bawa pakcik tadi ke kafan tuan-tuan. Anak-anak tak ada. Bukan tak ada, ada. Tapi semua abaikan tanggungjawab tuan-tuan. Baik itu tuan-tuan, bila kita bawa ke pengurusan waktu nak pakaikan pakaian, hati kita terdetik, ya Allah, hari ini kau masih lagi memberi kehidupan pada aku ya Allah. Ruh masih lagi kau kekal dalam jasad aku ya Allah. Tapi satu hari nanti bila kau dah cabut, dah tak ada kekuatan dalam diriku, pasti aku akan dipakaikan pakaian oleh jawatan kuasa khairat kematian wahai Allah. Tengok, terdetik. Bila kita pergi ke tempat semayang pula, tuan-tuan, kita saksikan satu jenazah yang terbujur kaku, yang tak bergerak tuan-tuan ya. Yang tak bergerak. Waktu tu tuan-tuan terdetik dalam hati kita, ya Allah, hari ni kau mampu lagi, masih lagi memberi kehidupan pada aku. Ruh masih lagi kau kekal dalam jasad aku ya Allah. Aku mampu datang di surah Al-Amin walaupun penat sikit naik tangga ya Allah. Terdetik dalam hati kita. Walaupun aku dalam keadaan susah payah hari ni, masih lagi ada kekuatan opah ya. Kita pegang demi pegang ya. Jangan pegang Tok Imam udah. Tok Imam pun duduk juga tu. Mengharap teringin lama dah tu. Walaupun susah kami nak datang masjid, tapi masih lagi ada kekuatan wahai Allah. Tapi bila kau dah cabut roh keluar daripada jasad, waktu tu dah tak ada kekuatan yang kau beri pada kami. Pasti kami akan disolatkan oleh jawatan kuasa ahli qaryah tempat kami ya Allah. Tengok, terdetik dalam hati kita. Bila kita bawa tuan-tuan jenazah tadi ke perkuburan ya, masuk waktu nak letak di liang lahat. Tuan-tuan tengok liang lahat tu kecil ya tuan-tuan ya. Diukur sama panjang dan sama lebar saja ya Allah. Waktu tu terdetik hati kita, ya Allah, rumah aku saja hidup atas dunia besar, dapur saja 100 kali 100 sentimeter. Ya Allah, kau kurniakan rezeki pada aku sampai stand rumah, sampai tak ada tempat nak parkir kereta ya Allah. Tapi tempat persinggahan pakcik ini, tempat persinggahan ayah kami, cukup-cukup diukur sama panjang dan sama lebar ya Allah. Kemudian ditimbusi pula dengan tanah-tanah. Bagaimana ya Allah orang ini yang akan bernafas? Waktu tu kita tengah fikir tuan-tuan, tiba-tiba kita teringat,
Waktu doa tadi yang didoa oleh anak yang soleh waktu jadi imam pada bapa dia, apa doa dia? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha hafratan min farin niran. Wahai Allah, jadikanlah tempat persinggahan ayah aku ni, ya Allah, seumpama mereka ini duduk di dalam taman syurga sebelum nak dibangkitkan di padang mahsyar. Wala taj'al qabraha, aku tak izinkan ya Allah, kalau boleh jangan jadikan tempat persinggahan ibu aku ini suatu hari nanti ya Allah seumpama mereka duduk dalam lubang bakaran api neraka, disiksa demi disiksa sebelum dibangkitkan di padang mahsyar. Tengok, tertiklah kita hati kita orang yang hidup ni. Baik itu tuan-tuan, tak lain tak bukan waktu tu kita mengharapkan amal-amal jariah ya. Pasti tuan-tuan, ibu-ibu yang sudah kehilangan mak, yang sudah kehilangan ayah, teringat memori ni tuan-tuan. Waktu kecil aku diajar aku mak dan ayah aku tentang puasa. Tuan-tuan ya, anak-anak kecil kita tuan-tuan, anak-anak saya belakang tu 5, 6, 7 tahun belajar puasa. Alhamdulillah. Hari pertama mungkinlah dia susah tuan-tuan, setiap kali 4-5 minit dia tanya, "Ya, lambatkan lagi ke ya?" Kita kata sekejap lagi, dia pun tidur balik. Dia bangun balik 4.10, bangun 5 minit 5 minit lah. 4.10 dia bangun, "Ya, lambat lagi ke ya?" Kejap lagi, padahal 3 jam setengah lagi. Lama tu. Kita pun seksa lah. Waktu tu ujian macam-macam, WhatsApp dia hantar gambar macam-macam. Kalau Islam suruh hantar makanan, hari ni jiran kita dia hantar, dia buat sakit hati, hantar gambar je, sakit hati betul ni. Dengan air macam-macam, air kacang dengan sakit hati tu, tengok kan. Dulu makanan dulu memang original, sekarang main gambar-gambar je. Kan. Anak kita tuan-tuan setiap 5 minit lepas dia tidur dia bertanya, "Ya, lambat lagi ke ya?" Biasalah tuan-tuan, budak-budak. Kalau budak-budak tanya, itu perkara biasa. Tapi kalau suami tanya isteri dia, "Ya, lambat lagi ke ya?" "Abang sekejap lagi bang. Abang tidur bang. Mati syahid bang." Ya. Itu tuan-tuan, anak kita ni tuan-tuan belajar. Satu hari nanti kita macam tu tuan-tuan ni. Kita yang ada anak kecil-kecil ni, memori benda ni lah tuan-tuan, yang akan mengingatkan suatu hari nanti bila mereka dah besar. Saya yakin ibu-ibu apa-apa ya, yang ada anak besar-besar yang tak dapat buka puasa kita tiap-tiap hari sekarang ni kan. Kita ingat waktu kecil-kecil dulu, walaupun riuh rendah, nampak waktu tu macam stres, nampak stres kan. Kita tengok anak kita pun dah stres lah. Waktu nak sedia makanan tu, bukan setakat dia main kat keliling kita tu, dalam kain kita dia main. Ini budak-budak ni. Itu tuan-tuan, saya create memori tuan-tuan. Kalau di rumah saya, kalau bukan setakat bulan puasa je, bulan-bulan lain tuan-tuan, saya create dengan anak saya ni makan dalam talam. Makan dalam talam. Bukan rumah saya tak ada pinggan. Rumah saya ada pinggan. Setiap kali pergi bilang kahwin, beli. Cerita ni kan, beli. Satu jenis kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, saya create memori tuan-tuan, makan dalam talam. Anak saya kata, "Ya, kenapa makan dalam pinggan besar ni?" Dia panggil pinggan besar. "Ayah lapar sangat tu." Aku pula kena. Bukan lapar. Hari ni kalau kakak tak habis, ayah tolong habiskan. Hari ni esok kalau kakak tak habis, ayah habiskan. Lusa kalau kakak tak habis, ayah habiskan. Begitulah seterusnya kalau kakak tak habis, ayah habiskan. Saya cerita macam tu tuan-tuan ya. Sebab hari ni tak nak berlaku pembaziran. Tuan-tuan kalau tengok statistik saja tuan-tuan, berapa ratus tan tuan-tuan dalam masa sehari dipungut sampahnya tuan-tuan, yang belum dibuang ikatan tu. Maknanya orang beli, kemudian pula dia tak makan, letak dalam peti air. Itu kira transit R&R dia lah sebelum dia campak dalam tong sampah. Berapa tan tuan-tuan berlaku pembaziran? Itu tuan-tuan, anak saya seronok tuan-tuan makan bila nampak tanam dia dah seronok dah. Keseronokan ni, kegembiraan dia bukan setakat itu tuan-tuan. Sebelum mama dia masak, dia punya seronok bukan tunggu tepi talam, dalam talam. Dah macam ayam golik tuan-tuan. Kan kita tengok video orang ni kan, buka-buka tengok anak tergolik bapak ni. Orang seronok. Baik tu puasa ni tuan-tuan, Allah bagi dua pada dia. Kegembiraan bukan setakat kegembiraan atas dunia, tetapi kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Ta'ala. Kegembiraan atas dunia ni waktu berbuka puasa. Waktu buka puasa tuan-tuan, orang semua gembira. Gilah mana-mana masjid, mana-mana surau tuan-tuan ya. Pergi tengok tuan-tuan, orang buka puasa semua pakai seronok. Bahkan tak sabar. Dapat satu video, ada seorang abang tu tuan-tuan, pukul 7 agar-agar letak kat mulut dah. Dapat tak? Pukul 7. Padahal masuk 7.20. Dia tunggu Tok Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Terus telan. Oh, punya seronok nak cerita kegembiraan. Allah bagi. Habis selesai sebulan Ramadan, Allah bagi kegembiraan. Pada 1 Syawal diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Sebab apa? Untuk meraihkan kejayaan. Sebulan kita boleh tahan hawa nafsu. Hari ini kami boleh bagi kegembiraan pada kamu. Yang kedua, kegembiraan ketika mana kita bertemu dengan Allah pada hari kiamat di pada mahsyar esok. Baik itu tuan-tuan ya. Tuan-tuan ingat, waktu diberi kehidupan dihitungkan amalan dan kita mengharapkan syafaat. Waktu tu tuan-tuan ya, amalan-amalan ni kita lakukan antaranya baca Quran. Imam Huda Ashraf dah cerita tentang Quran, betul? Ya ke? Seorang yang jawab betul, yang lain tidur waktu tu. Ya, cuma dengar saja, tak mau jawab betul kan? Quran. Ya. Saudara ni, saya tak ingat saya cerita pada tuan-tuan, tapi saya ingat saya dah cerita ni mungkin tuan-tuan dah lupa dah. Ada seorang pakcik tuan-tuan, macam ni lah rupanya. Tapi bukan yang ni lah. Sebab pakcik seorang duduk depan tu yang contoh yang dekat tu. Macam ni lah. Kesungguhan dia tuan-tuan yang mujahadah datang surah Al-Amin. Sungguh pun semayang duk urut-urut kaki ya. Tapi dia datang surah. Itu hebat kita kalah orang muda ni. Ya. Sebab itu tuan-tuan ada seorang pakcik ni, waktu saya jadi imam, pengalaman lah. Dia datang jumpa saya tuan-tuan, usia tak silap saya 63 tahun saja. Waktu tu dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz ya, boleh tak Ustaz ajar saya baca Quran?" Saya kata, "Haji nak belajar macam mana?" Saya pun sebenarnya bila saya dengar satu hari tazkirah daripada Ustaz Dasuki Abdul Rani. Dia kalau cerita alam barzah tu rasa macam takut nak mati. Kan? Antara benda dia kata, kalau kita tak boleh baca Quran sebelum kita mati tuan-tuan ya, Allah malaikat ni akan pukul kita sampai bila? Sampai esok dibangkit di padang mahsyar. Waktu tu saya rasa macam, ya Allah, kalau aku tak boleh baca Quran macam mana aku nak hidup esok di alam kubur ni. Dia kata, "Ustaz, tolong Ustaz ajar saya baca Quran." Saya kata, "Tak ada masalah." Haji datang waktu saya bertugas. Waktu tak bertugas saya pergi kuliah kan. Jadi waktu tu tuan-tuan dia datang. Saya kata, "Haji, saya tanya dia satu soalan. Pakcik berapa lama dah tak baca Quran?" Dia kata, "Saya dah tak baca Quran hampir 30 tahun." Subhanallah. 30 tahun tuan-tuan tak baca Quran. Cuba bayangkan kita kalau 3 hari tak baca Quran, rasa tak senang duduk, betul tak? Tak angguk pun. Kesama yang lain. Ya kan? Kita 3 hari tak baca Quran, tak senang duduk ni. Ya Allah, macam mana ni rasa? WhatsApp dia tiap hari baca kan? Tapi Quran ni 3 hari tak baca, rasa gelap hati tu. Dia 30 tahun. Saya kata, "Pakcik baca Quran tu sampai mana?" Dia kata, "Dah khatam dah sekali." Tapi dulu punya cerita lah Ustaz, lamanya. Okeylah, kalau macam tu pakcik ingat lagi. Saya pun tak ingat Ustaz, kita ulang balik lah. Okey, pakcik pergi kat Pustaka Rawang, pakcik beli Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Jadi dia tuan-tuan ni, tak apa Ustaz. Dia pun tuan-tuan esok dia datang waktu maghrib, lepas maghrib tu. Cuma yang pelik tuan-tuan, dia tak bawa Iqra'. Saya nampak dia bawa Quran besar ni lah tuan-tuan. Saya kata, "Pakcik ni semalam kata tak pandai baca Quran. Hari ni bawa Quran Imam Tarawih waktu tu." Waktu tu tuan-tuan saya kata, "Pakcik semalam kata tak pandai baca Quran." Rupanya tuan-tuan pakcik ni dalam Quran besar dia buka ada Iqra' 1. Nampak? Dia taktik tu. Pakcik-pakcik ni kalau tak riwayat boleh lah buat taktik macam tu. Sebab kadang-kadang 60-70 tahun ni malu ni. Tapi sekarang okey, sekarang tak susah. Sekarang senang saja. Kalau dulu sungguh waktu kita usia 5-6 tahun nak mengaji Quran kena cari tok guru. Sekarang ni tok guru dicerah ni saja ustaz-ustaz ramai tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak mampu nak pergi ke masjid ataupun pergi ke surau, tuan-tuan suruh ustaz datang rumah. Senang. Cuma bila ustaz datang rumah, kalau dah seminggu sampai 3 kali, faham-fahamnya lah. Bagilah sikit abuan ke ustaz kan. Ustaz pun tak minta banyak tuan-tuan, sebulan 3,000 ya. Rupiah. Bagilah abuan ke ustaz pun nak isi minyak bukan dengan kencing kan. Dia pun nak isikan petrol, diesel dan sebagainya ya. So itu tuan-tuan ni dalam hati saya pun ajar pakcik ni. Alhamdulillah. Bulan yang pertama selesai Iqra' 1. Bulan yang kedua selesai Iqra' yang kedua. Bulan yang ketiga selesai Iqra' yang ketiga. Tiga Iqra' lagi tuan-tuan. Saya hati saya, "Ya Allah, rezekikanlah aku ajar pakcik ni sampai aku kenal dia Quran." Sampai aku kenal dia mula-mula dengan selepas daripada surah Fatihah, itu surah Baqarah. Mari hari keempat, bila yang keempat tuan-tuan. Hari pertama dia tak datang. Hari kedua dia tak datang. Hari ketiga dia tak datang. Hari keempat anak dia datang. Anak dia datang, dia kata, "Ustaz, saya tahu bapa saya selalu bagi tahu kat saya lepas maghrib dia akan bertalaki dengan Ustaz Quran. Tapi kali ni bapa saya dah tak boleh nak datang dah." Saya kata, "Mana pergi bapa lah? Kahwin dengan janda mana?" Dia kata, "Bapa saya dah meninggal dunia." Allah. Tuan-tuan, hati saya ni, Allah, pada aku tak kesampaian
nak mengingatkan pakcik ni tentang 30 tahun dulu dia pernah khatam satu Quran. Dalam hati saya, Allah, aku tak pernah, ya tak diberi kesempatan untuk aku mengajar pakcik ni untuk mengulang kaji dari Quran bermula daripada suratul Fatihah dengan diakhiri dengan suratul Nas. Dalam hati saya. Tapi saya pujuk hati saya, tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab apa? Pakcik ni kesudahan dia, pengakhiran kehidupan dia tu, dia Allah pilih dalam keadaan untuk cuba menghabisi, membaca, mengingatkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu kita doalah kata Quran ni. Ni, 27 Ramadan kita akan doa. Allahumma arhamna bil Quran, kan? Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, Allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Macam doa ni. Kita minta tuan-tuan esok Quran ni kita selalu baca atas dunia ni kan dapat bagi syafaat kepada kita. Saya kata kat adik tu, kita kata kat anak dia, adik, alhamdulillah ayah adik ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia kata apa makna husnul khatimah? Dia pun tak tahu. Husnul khatimah ni mati baik. Penghujung ayah adik ni ada kesungguhan nak mengingatkan. Adik tahu tak? 30 tahun dia sudah tinggal Quran, tapi Allah sedarkan ayah adik ni untuk mengingat. Tapi itulah pengakhirannya. Satu perancangan daripada Allah. Allah cabut nyawa pakcik ni, ya. Allah cabut nyawa ayah adik. Mudah-mudahan ustaz doakan, ya. Ni saya duk cerita ni tuan-tuan, ya. Adakah dia sedang mendengar? Ya, dia sedang mendengar. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia, tuan-tuan, ya, bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Ya, sebab itu ambil kesempatan, tuan-tuan. Ramadan yang Allah datangkan pada tahun ini, Ramadan yang bukan biasa-biasa. Yang sekarang biasa-biasa. Ya, bukan biasa-biasa. Jadikan Ramadan yang kualiti. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut, akulah yang menjadi hidup, yang menjadikan kematian itu untuk menguji hamba-hambaku siapakah dia sebaik amal. Allah Ta'ala tak sebut aksaru, tapi Allah Ta'ala sebut ahsanu. Biar banyak tapi kualiti. Biar sikit, kualiti lebih baik daripada yang banyak timbul riak dan tidak ikhlas. Haba'an mansura, perumpamaan dalam Quran seperti mana habuk-habuk yang bertebangan. Ingat tuan-tuan, hidup kita, mati kita, pemberian apa yang Allah bagi nikmat, segala bentuk musibah, semuanya dari Allah. Bergantung segala-galanya kepada Allah Ta'ala, ya. Sebab itu ada satu lagu last, boleh, ya? Ada satu lagu, ya. Saya setiap minggu ketiga di Selangor FM. Minggu ni adalah minggu kedua saya cerita tentang musafir seorang hamba, ya. Jadi tuan-tuan, ya, bila saya habis selesai tu, Abang Long DJ tu dia pasang satu lagu Iwan Dandut, kan. Bukan nak suruh tuan-tuan dandut pula dah, ya. Tapi dulu dia nyanyi lagu dandut-dandut, sekarang dia nyanyi lagu yang ada unsur-unsur ketuhanan. Bila saya dengar lagu tu tersentuh hati saya, tuan-tuan. Bila ditanya dia jawab, bila ditanya dia jawab. Macam lagu dia, siapa bagi hidup Allah, siapa bagi mati Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Saya kalau bawa anak saya belakang tu, dia sambung dalam kereta sampai cerah tadi, dia sambung Allah. Siapa bagi nikmat, dia sambung Allah. Siapa bagi rezeki Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Isteri saya kata apa? Bang, mana Ci bang? Dia pun nak juga. Dia pun nak sambung. Saya pun nyanyi.
Siapa bagi isteri? Allah. Siapa bagi tambah lagi? Tak boleh. Pandai pula ni. Ya. Ni cerita ni tuan-tuan ni. Lagu ni dia tanya, dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Kesemuanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dijadikan pun tuan-tuan dengan izin Allah Taala, pastinya dengan kembali pun kita nak harapkan tempat yang pertama pernah diduduki oleh manusia, itulah dalam syurga Allah Taala. Amin. Tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak tuan-tuan dapat kita memotivasi untuk meneruskan Ramadan yang tak beberapa hari lagi meninggalkan kita. Mudah-mudahan saya doakan kita sama-sama istiqamah di penghujung Ramadan dan kita keluar daripada madrasah Ramadan pertama. Allah Ta'ala akan bagi label kalangan manusia yang bertakwa, dan yang kedua lah diampunkan dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.